uh, proses gula ni menjadi tenaga di dalam sel tubuh kita. Faham situ? Faham Ada yang tak jelas lagi pasal ni? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, jadi apa benda rintangan insulin ni? Rintangan insulin ataupun insulin resistant adalah keadaan di mana sel-sel tubuh tidak dapat bertindak balas dengan baik terhadap insulin. Jadi akibatnya pankreas menghasilkan insulin lebih banyak insulin untuk mengawal gula dalam darah. Okey, kalau kita tengok gambar rajah tu, pankreas menghasilkan insulin. Insulin tu dia sebenarnya yang bulat tu sel, dia akan membuka, dia ibarat kunci yang membuka laluan untuk glukos masuk ke dalam sel tubuh kita menjadi tenaga. Itu kerja insulin. Tapi macam mana dia jadi rintangan insulin? Bila insulin tu tidak mampu nak tukarkan glukos tu menjadi tenaga. Itu itu yang menyebabkan gula dalam darah kita sangat tinggi. Kalau orang normal, kita boleh kata sebab apa dia makan, dia minum air kopi gula ataupun air teh tarik, gula dia cantik je. Sebab insulin dia masih lagi sensitif. Perkataan lawang rintangan insulin adalah insulin sensitif. Tapi kena ingat, bila badan kita terlalu banyak gunakan, kita banyak ambil benda-benda yang karbohidrat tinggi, lama-lama insulin kita dia akan menjadi tidak sensitif lagi. Jadilah insulin resistant, jadi gula tersebut akan tetap tinggi dalam saluran darah kita. Jadi faham tak macam mana perjalanan tu kencing manis tu terjadi disebabkan oleh rintangan insulin. Tapi adakah kita makan gula hari ni, esok kita jadi badan kita dalam keadaan rintangan insulin? Tak. Rintangan insulin bukan hari ni kita makan terus jadi rintangan insulin. Tapi benda ni dah terjadi beberapa tahun, berbelas tahun ataupun berpuluh tahun yang lalu. Hasil daripada pemakanan kita yang tinggi gula, tinggi karbohidrat. Jadi secara tak langsung slowly badan kita, insulin kita daripada sensitif dia akan menjadi tidak sensitif. Daripada bila tak jadi sensitif maka jadilah kencing manis. Okey, di antara penyebab rintangan insulin ni, pertama saya dah bagi tahu banyak kali dah. Pemakanan gula dan karbohidrat yang tinggi. Apa makanan yang karbohidrat tinggi? Tepung, gula, of course lah gula tinggi. Nasi, apa lagi? Pasta, roti. Tapi kita bila nak diet tak makan nasi, kita makan roti. Kalau makan sekeping tu pun dah tinggi gula ya. Bayangkan kononnya tak makan nasi tapi ditibainya sebungkus roti. Lagi nayo. Ataupun tak makan nasi, lepas tu makan biskut Tiger sepaket. Lagi nayo. Dah lah gula tinggi. Ada tepung lagi, karbohidrat tinggi. Jadi berdaba-daba lah dia punya gula dalam tubuh dia. Selain itu dia obesiti antara punca dia. Sebab bila badan kita berlemuk, dia akan mengganggu fungsi pankreas. Lepas tu faktor genetik, mungkin faktor genetik ada. Tapi dia sebenarnya bila sebut genetik ni, dia berkaitan dengan pemakanan mak ayah. Okay. Contoh, dia orang yang ada masalah diabetes ni, dia kuat keinginan untuk makan benda-benda manis. Jadi kalau kita selaku mak ataupun ayah, dia suka makan benda manis, secara tak langsung anak-anak akan makan benda yang sama juga kan. Lagi-lagi benda manis ni dia sukai oleh semua orang. Daripada kanak-kanak sampai ke orang tua, sukakan yang manis-manis. Betul tak? Itu sebabnya kita pun sayangkan pasangan kita sebab senyuman dia orang manis. Betul tak? Setuju tak? Jadi kita nak bagi tahu benda ni itulah sebenarnya faktor keturunan. Disebabkan oleh mak ayah kita sendiri yang sukakan benda-benda manis daripada gula. Okey. Tanda-tanda rintangan insulin sebahagiannya telah disebut oleh saya. Apa yang saya alami antaranya kepenatan. Merasa penat secara berlebihan walaupun sudah rehat. Kita rehat dah cukup, makan pun rasa cukup, tapi disebabkan kegagalan insulin,
nak masukkan gula glukos tu ke dalam sel kita menyebabkan sel tubuh kita kelaparan. Jadi bila sel tubuh kita kelaparan, dengan perut-perut kita pun rasa lapar. Itu salah satu tanda. Peningkatan berat badan terutamanya di sekitar perut. Dia mengganggu pankreas kita. Gula darah tinggi. Dia tinggi pada biasalah. Kalau normalnya bawah pada 6, 5 ataupun 4, tiba-tiba dia jadi 9, dia jadi 10. Memang nak kata confirm tu tidaklah. Tapi tanda-tanda jelas lah tu. Nak confirm kena jumpa doktor lah. Baru tahu confirm ke tak. Gangguan pencernaan seperti sembelit atau cirit birit yang berkelanjutan, tekanan darah tinggi. Darah tinggi ni punca dia sebenarnya daripada gula, daripada rintangan insulin. Bukan sebab masin, bukan sebab daging, bukan sebab kambing. Tak pasal-pasal kambing telah dikambing hitamkan. Tak pasal-pasal garam telah digaram hitamkan. Sedangkan masalah dia berpunca daripada rintangan insulin. Rintangan insulin pula punca dia daripada apa? Gula dengan karbohidrat. Masalah berkaitan dengan kulit. Dan ikut gambar wajah tu ada macam-macam lah. Dia punya tanda-tanda dia. Aging lah, nampak tua lah, disorder type 2 diabetes lah, PCOS lah, apa benda lah semua. Kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada masalah rintangan insulin. Rintangan insulin berpunca daripada masalah daripada perut kita sendiri. Sebab apa kita makan ikut dang. Kalau orang Terengganu disebut makan ikut dang sekali. Macam saya dulu, bayangkan saya makan sampai 5 kali sehari. 5 kali sehari. Ada tak orang makan lebih daripada saya 5 kali sehari? Saya pagi, air manis. Air manis tu air kopi peng. Ataupun Nescafe peng. Nasi minyak ataupun nasi lemak. Pukul 10 lagi, kuih-kuih lagi. Kalau ada nasi lemak atas meja, bedal lagi. Air manis lagi. Tengah hari, nasi. Air manis lagi. Petang, kompak. Pergi cari mi kari. Cari laksa Penang. Cari goreng pisang. Cari kepuk lekor. Air manis lagi. Malam, pukul 8. Makan nasi goreng, mi goreng. Tu tak kira lagi. Tengah-tengah malam, silap-silap pergi cari Maggi bodoh kat kedai. Jadi ikan masin, adakah ikan masin penyebab darah tinggi? Dia pencetus je kalau dah ada masalah tu dari awal-awal lah. Dia menjadi, orang panggil apa dia, punca dia daripada rintangan insulin dan disebabkan oleh gula dan karbo. Tapi dalam keadaan kita gula dalam keadaan saluran darah kita tak berapa nak comel dah, kita makan lagi benda masin, dia lagilah penyemarak lagi tekanan darah tu. Tapi punca akar dia daripada gula. Okey, kesan. Kesan antara rintangan insulin. Benda sama je kalau ikut sebenarnya. Diabetes, hati berlemak ataupun fatty liver, tekanan darah tinggi. Lagi teruk kalau kena penyakit jantung, ada masalah ginjal ataupun buah pinggang. Buah pinggang pun dia rosak bukan sebab makan protein. Dia rosak sebab apa? Dia rosak sebab gula. Kalau kita dengar lah ada doktor Dr. On Jaafar. On Jaafar ke nama dia? Dr. On, dia pernah kata 5 punca masalah buah pinggang. Yang pertama darah tinggi, yang kedua darah tinggi, yang ketiga darah tinggi, yang keempat salah. Yang pertama kecil manis, yang kedua kecil manis, yang ketiga kecil manis, yang keempat darah tinggi, yang kelima autoimmune. Itu punca-punca kerosakan buah pinggang. Dr. On Akbar. Saya terlupa. Dia blur. Jadi nampak tak? Dia sebenarnya ada banyak lagi tapi ni sebahagian. So setakat ni faham lagi tak? Koko ada nak bertanya boleh tanya dalam chat box. Chat box. Kalau ada mana. So setakat ni faham Okey, jadi apa pencegahan dia? Pencegahan dia tak kira lah. Tak kira macam mana pun kita tahu bab-bab penjagaan makanan ke apa, bila ada masalah kesihatan, pertama tolong pergi jumpa doktor. Sebab doktor akan ambil darah kita, akan cek kokok kita ada masalah-masalah tertentu.
Dan kalau dah kena diabetes ke darah tinggi ke, tolong jangan stop sendiri ubat. Dapatkan nasihat doktor, berbincang. Kalau dah mulakan IFLK, IF intermittent fasting, tolong buat rekod. Tulis bacaan gula kita hari ni berapa. Benda tu biar ada documentation, ada rekod. Barulah kita nak tunjuk kat doktor pun, syok macam mana. Benda tu bukannya tak boleh suka-suka hati. Tiba-tiba mereka tanya saya, coach, gula saya dah 4.3 setiap hari, boleh tak saya berhenti ubat? Saya tak boleh nak kata saya bukan doktor. Tapi better refer kat doktor. Cuma kalau ada setengah doktor, dia akan ajar. Dia dalam silibus, kalau dekat negara luar, dia ada silibus outpatient diabetic management. Doktor akan ajar pesakit macam mana nak adjust insulin, macam mana nak adjust ubat. Saya sendiri pun 2-3 orang doktor telah ajar saya macam mana nak adjust insulin dan macam mana nak adjust ubat kencing manis. Daripada doktor bukan sendiri-sendiri. Yang kedua, intermittent fasting. Apa benda intermittent fasting ni? IF. Orang panggil puasa ataupun senang ceritanya, kita berada dalam keadaan tidak makan untuk tempoh tertentu. Sama ada 16 jam, 18 jam, 20 jam, terpulang, bergantung kepada apa target kita. 12 jam tu boleh untuk 12 jam IF ni untuk beberapa golongan je. Yang pertama, golongan orang yang dah dapat badan ideal. Yang kedua, ibu mengandung, ibu menyusu anak, orang yang baru nak belajar IF, bolehlah buat 12 jam. Tapi bila dah belajar tu, rasa seminggu 2 dah boleh up. Jadi 14 jam ke 16 jam. Dan jangan terlalu panjang. Okey. Selain daripada tu, tak faham tak intermittent fasting? Dia cerita dia puasa. Waktu bila nak puasa bergantung kepada waktu mana yang kita selesa. Kalau boleh saya suggest waktu yang kita paling rehat. Waktu malam. Start pada pukul 8 malam sampai pukul 12 tengah hari besok. Malam kita kurang aktiviti. Jadi kurang pakai tenaga. Yang seterusnya bila malam waktu kita tidur. Kita dah tidur berapa jam. Sedar-sedar pagi, dah habis dah 8 jam. Itu penting kalau ambil waktu malam. Siang pun boleh. Bergantung kepada keselesaan kita. Okey, faham? Dan apa fungsi intermittent fasting ni? Cara intermittent fasting ni, cara dia. Intermittent fasting ni, kita boleh mula, cara nak mula IF. Cara nak mula IF, kita jangan makan lah. Itu je. Macam mana kita mula belajar puasa? Zaman-zaman kita kecil dulu. Macam mana kita belajar puasa Ramadan? Bangun sahur, puasa. Sampai tengah hari, mak kata awang, mek kalau tak larat tu buka puasa. Itu masa kecil lah. Kita ni dah besar mungkin kita boleh tahan. Bulan puasa, kita puasa Ramadan kita boleh tahan. Daripada subuh sampai ke maghrib. Lebih kurang dalam 13 jam kita boleh tahan. Tapi IF ni dia ada wet fasting, dia ada dry fasting. Puasa basah dan puasa kering. Puasa basah tu apa benda? Puasa basah ni puasa yang boleh minum air. Air kosong sama ada air kosong ataupun kopi or kosong ataupun teh or kosong. So jadi dia tak ada isu kita dahaga sebab kita boleh minum air. Melainkan kalau kita buat dry fasting, kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Clear situ Yang kedua, yang ketiga, lazy keto. Lazy keto ni apa benda? Yelah, kita dah puasa 16 jam. Lepas kita buka puasa tu, kita nak start makan, kita nak makan apa? Kita nak makan apa? Itu yang dikatakan lazy keto. Lazy keto adalah sejenis pelan pemakanan yang mengutamakan protein dan makan karbohidrat serendah yang mungkin. Biasanya dalam 20 gram. 20 gram 20 gram dan ke bawah. Maksimum 20 gram, tapi ada orang yang 30 gram
ataupun 50 gram pun boleh diterima lagi kalau orang tu tak ada masalah insulin resistant. Ataupun senang cerita, tak ada kecil manis, 50 gram pun okey lagi. Tapi kalau ada kecil manis, maksimum pun 30 gram karbohidrat. Bukan tak boleh makan karbohidrat, tapi sikit. Karbohidrat dari mana? Daripada sayur-sayur hijau yang tumbuh di atas tanah. Bukan yang duduk dalam tanah. Yang tu tinggi karbo. Faham protein pula apa benda? Protein. Protein lah. Ayam, telur, daging, kambing, arnab. Apa benda lagi? Itulah protein. Nak masak macam mana? Bila sebut lazy keto ni terpulang macam mana kita nak masak. Masak gulai, goreng, bakar, grill, kukus, rebus, terpulang atas layar kita, kita pelbagaikan. Asalkan kita rasa kita boleh telan, kita boleh sustain. Kalau biasa kita makan nasi, lauk telur, lauk ikan, lauk ayam, kali ni kita buang nasi je. Yang lain kita boleh makan. Okay, clear? Faham? Teh ais limau kosong boleh tak, bos? Okay, teh ais limau. Time buka puasa, boleh. Kalau time IF, limau tu dia tetap ada kalori yang tinggi. Jadi, bukan tinggi lah. Akhirnya dia melepasi syarat ni lah. Tak boleh minum tak IF lah. Jadi sebab kalori dia tinggi, jadi terbatas IF-nya. Tapi time eating window boleh. Gana kalau lambat makan sakit kepala. Gana kalau lambat sakit kepala. Kita kena tanya tu. Sebab apa kita sakit kepala tu? Dia ada banyak sebab lambat makan ni. Sebab satunya bila kita terbiasa. Badan kita dia paling cepat dia proses karbohidrat jadi gula. Gula paling cepat dia proses jadi tenaga. Jadi biasanya kalau kita sedar, kalau kita makan karbo, kita cepat lapar. Siapa perasan kalau malam ni dia makan nasi banyak, esok pagi dia dah lapar. Ataupun kalau pagi dia makan nasi lemak, tak sampai tengah hari dia dah rasa lapar. Sebab badan paling cepat dia proses karbohidrat. Jadi bila kita lapar, badan kita bergantung kepada gula. Kita ajar badan kita bergantung pada gula. Bila makan terlewat sikit, mulalah rasa macam nak hypo. Pening lah, rasa nak pitam lah. Bulan puasa okey je. Kalau kita perasan bulan puasa pun, kadang-kadang tengah hari pun dah rasa macam tu. Tapi bila kita hold sikit masa dalam 15 minit, 20 minit, 30 minit, kita akan hilang rasa lapar tu. Sebab apa? Sebab badan dah mencari alternatif tenaga daripada sumber lain. Terimalah hakikat yang sebenarnya dalam tubuh kita ada banyak sangat simpanan gula. Bukan dalam bentuk gula lah. Of course, dia ada glukos dalam saluran darah, dia ada glikogen dalam hati, dia ada lemak apa semualah. Mana lebih baik dari fasting atau fasting? Dah jawab dah. Salah seorang coach kita Fatimah dah jawab. Dari fasting lebih powerful. Jadi kalau kita buat IF, kita puasa sunat ataupun puasa Ramadan, puasa wajib, 13 jam tu kesan dia, efek dia lebih baik daripada 16 jam. Tapi bukan bermaksud saya kata wet fasting tu tak baik. Wet fasting jauh lebih baik daripada kita makan tak ingat dunia. Tak ingat dunia dan akhirat. Okey, daging kisar boleh ke tak? Daging kisar boleh ke? Bukan processed food. Daging kisar daripada kilang, dia ambil daging yang asal, cuma dia tolong kisarkan je. Memanglah proses benda-benda bila daripada lembu seekor tu kita sembelih, kita dah potong-potong, itu proses. Kita dah proses dah. Lepas tu kita kisar dia, shredded dia pun dia jadi daging kisar, itu proses. Cuma proses yang tak melibatkan bahan-bahan benda lain. Ataupun proses food yang biasa kita faham, macam orang buat sosis, ditambah macam-macam, ditambah tepung, ditambah garam, ditambah MSG, itu proses food. Ultra processed food lagi dahsyat. Jadi daging kisar majoritinya tak ada masalah. Okay? Okay, berapa jam paling bagus? Itu dah ada orang jawab. Okay, betul. Hari ni saya cheat day, makan nasi, kejap je dah rasa lapar balik. Memang betul. Lagi-lagi kalau kita dah biasa buat IFLK, badan kita dah biasa guna tenaga daripada lemak. Jadi bila tiba-tiba kita makan karbo, dia akan anggap benda tu benda asing. Benda yang perlu dia lawan.
Okey, seterusnya nutrisi yang cukup, banyak benda. Nutrisi, bila kita sebut nutrisi ni, vitamin, mineral, apa semua kita kena dapatkan dengan cukup. Yelah, bila kita kurang makan, of course, kita kurang dapat nutrisi daripada makanan. Mungkin kita akan kurang vitamin C, vitamin D, vitamin E. Mungkin kita akan kurang sodium, apa semua macam-macam. Jadi itu makanan-makanan yang kita perlukan, makanan tambahan. Ah, okay, clear. Ada soalan? Okay, kita dah masuk sesi soal jawab. Ada soalan tak? Okey, Coach. Atas tu ada satu soalan. Empedu tahun. Boleh ke makan protein dan lemak banyak-banyak? Tak clear, tak clear. Yeah. Boleh ulang balik? Okay, gout punca apa? Oh, boleh. Nanti ya. Okay, gout punca apa? Gout ni kita kata sebab dia kita apa panggil apa? Asid urik tinggi. Dia jadi gout. Sebenarnya bukan semata-mata asid urik. Dia ada panjang penceritaan dia di sebalik asid urik tu. Dia cerita dia sebenarnya sebab kegagalan kita punya buah pinggang nak buang asid urik berlebihan. Itu punca dia asalnya. Itu sebabnya ada setengah orang asid urik dia tinggi tapi dia tak kena gout. Sebab apa? Sebab buah pinggang dia pandai lagi nak menapis. Lepas tu, boleh ke makan protein dan lemak banyak? Makan sampai kita kenyang je lah. Sebab lemak ni, kalau kita makan, lama-lama, bukan lama-lama, kita makan lebih sikit pun kita akan rasa kenyang. Lemak ni. Protein, jangan kata kita boleh makan lemak sampai 2-3 kilo. Tak, kita akan cepat kenyang. Sama juga protein. So protein dan lemak ni, kalau lemak tu tengok bergantung kepada keperluan tubuh kita. Kalau kita masih lagi nak menurunkan, dalam proses menurunkan berat badan, lemak sengaja nak makan banyak-banyak harus dikurangkan buat sementara. Bukan kata tak boleh, tapi dikurangkan sebab kita nak ajar badan kita. Kita nak ajar badan kita supaya guna lemak daripada tubuh kita sendiri. Okay, buah macam mana boleh makan tak masa masih eating window? Buah totally kita tak boleh makan. Sebab apa? Dalam buah dia ada gula. Gula yang bernama fruktos. Fruktos ni orang kata, buah tu kan gula semula jadi. Sebenarnya buah asal bukan buah zaman sekarang. Buah zaman sekarang telah dikacuk, telah ditukar genetik dia, telah diubah daripada buah yang masam-masam, yang kelak tiba-tiba jadi besar-besar, jadi manis leting-leting. Kita tengok durian kampung, kalau kita tengok isi dia nipis je. Rasa dia pun tak manis sangat sebenarnya kalau durian kampung asal. Tapi kita tengok sekarang durian dah macam-macam dah dia. Dia kacuk jadi D1, D2, saya tak tahu D apa benda. Isi tebal. Manis gila-gila. Fruktos tinggi. Fruktos gula ni dia akan terus masuk ke dalam hati kita dan jadi fatty liver. Okey, clear? Stevia, okey, stevia tak ada masalah sebenarnya. Stevia cuma pastikan dapatkan yang original sebab ada sekarang ada banyak kilang dia hasilkan stevia tapi dia campur benda-benda lain dia claim stevia. Stevia boleh tak ada masalah, pastikan original. Madu tak boleh tinggi fruktos. Sini gula. Madu lagi dah tak boleh tinggi. Tapi ada orang kata, madu kan makanan sunnah. Sebenarnya makanan sunnah, bila kita sebut sunnah adalah benda yang halal dan tayyib. Halal dan baik untuk tubuh kita. Ada orang dia makanan tu halal dan dia tak ada masalah dia nak makan sebab dia tak ada penyakit tertentu. Tapi ada orang tu dia tak boleh makan. Contoh macam madu lah. Madu ada orang tak ada masalah nak makan, dia tak ada kencing manis. Tapi bagi orang ada kencing manis dia halal tapi dia tak tayyib. Faham tu jadi bukan kata sunnah tu bukan semata-mata madu, apa-apa makanan yang baik untuk tubuh kita dia adalah baik. Betik, jambu apa semualah buah semuanya. Saya baru-baru sebab fibroid utama fibroid tu kata saya ada terbaca.
Shake protein kalau yang protein kita insya-Allah tak ada masalah. Dia sebenarnya bukan pada masalah pada protein. Dia punca-punca masalah berkaitan dengan ketubuhan ni majoriti daripada gula. Tapi bila dah tahap yang kritikal, saya pun tak berani nak kata apa benda, tolong refer doktor. Cuka EPA okey tak untuk kita amalkan untuk peringkat awal buat IF boleh, tak ada masalah. Cuka EPA ada juga fungsi-fungsi tertentu. Tapi janganlah buat jadikan dia amalan sampai minum 5-6 kali sehari, tak perlu pun. Dia ada fungsi-fungsi tertentu dia, salah satu untuk kontrol gula dalam darah kita. Apa lagi? Tahap gula boleh pengaruhi craving, betul. Lagi kita banyak makan gula, lagi kita kuat craving sebenarnya. Okay. Teh ais stevia jadi tak ada isu lah, tak ada masalah teh ais dengan stevia. Tapi kalau boleh ambil pada waktu eating window saja. Eating windows maksud dia waktu kita makan lah. Jangan, kalau boleh waktu IF kita kurangkan kebergantungan kepada pemanis. Apa-apa kira pun air kosong yang terbaik. Okey. Kafein daripada teh, kopi dengan teh dia tak ada masalah kalau kita ambil daripada kafein sedia ada daripada kopi. Yang masalah ada setengah produk tu memang dicampur daripada kafein luar. Yang tu kena tengoklah pula macam mana penerimaan tubuh seseorang. Okey, jadi saya dah cerita tadi intermittent fasting, lazy keto apa semua. Dia sebenarnya nampak simple, tapi bila kita buat benda ni akan timbul macam-macam. Bukan masalah sebenarnya. Dia bukan masalah, tapi orang kata kalau kita cuci, kita basuh meja yang kotor, kita duk lap-lap, gonyong-gonyong, gosok-gosok meja kotor, dia akan keluar warna hitam air kotor tu. Akhirnya dia bersih. Sama juga badan kita, bila kita lakukan satu perubahan, kita buat AFK, akan terjadi sesuatu. Tapi benda tu, kalau kita tak tahu macam mana nak handle, kita rasa macam AFK ni nipu. Sebenarnya kita tak tahu macam mana kita nak handle masalah-masalah tu. Itu sebabnya kita dalam PMS ni kita ada satu program makan lemak sendiri. Dalam ni kita bukan setakat kita ajar berkenaan dengan intermittent fasting dan lazy keto, tapi juga kita akan cerita berbagai topik-topik kesihatan, kolesterol, berkenaan dengan senaman, berkenaan dengan mindset kita, berkenaan dengan makanan tambahan, apa benda lagi, berkenaan keto flu. Jadi banyak benda yang kita rasa kita memang boleh, kita boleh belajar sendiri IF, AK, boleh baca, tapi dia akan banyak benda yang kadang-kadang akan timbulkan sesuatu yang kita rasa tak selesa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu benda tu. Buat IF ada orang sebab kononnya kata nak kurangkan berat badan, buat IF sampai 72 jam. Dia ada kesan dia. Dia ada kesan baik, dia ada kesan buruk. Jadi benda-benda tu akan diajar dalam kelas PMLS Wellness kita ataupun PMS Premium kita. Kalau yang ni, kalau nak tahu detail, boleh kontak orang yang mengajak anda masuk ke dalam kelas ini. Tengok anda daripada grup mana, anda baca dari Facebook siapa yang mengajak anda ke kelas ni, tolong refer mereka, coach-coach saya ataupun kawan-kawan anda, tolong refer, dapatkan sedikit info berkenaan dengan program PMS kita, insyaAllah. Jadi saya rasa tak ada benda dah soalan perisa macam garlic black pepper okey tak ada masalah, sebut garlic black pepper, pastikan yang original. Betul. Start lah tu. Ambil black pepper hitam tu tubuh tu untuk perisa, tak ada masalah. Garlic pun kita kena tengok, jangan pula bakar 2-3 labu lepas tu makan. Yang tu tak sesuai sebab tinggi karb. Okay, so jadi 50 minit. Ya pakcik. Kita tengok ada ramai yang malam ni, 79 orang. Berapa orang yang bukan lagi ahli PMLS Wellness ni? Kita tadi pun kita tengok dah, ramai juga bukan ahli PMS Wellness. Ramai lagi lah. Saya rasa lebih pada separuh bukan ahli PMS lagi. Okey. Tahniah semua dapat masuk dalam kelas malam ni. Okey, bagi semua thumbs up kepada Coach Faizal Shukri.